jadi lebih terus. SPRM sebagai satu contoh. Kita ni manusia ni. Kita bukan malaikat. Kita akan sentiasa mempunyai kecenderungan untuk melakukan kesilapan. Kecenderungan untuk mengambil yang bukan hak kita. Itu memang sikap manusia. Siapa yang mengawal kita? Sistem lah. Undang-undang lah. Kita ikut jalan raya kan. Ada polis kita takut. Kalau kita pergi tak ikut peraturan, kita mungkin risikonya adalah nyawa kita. Jadi undang-undang itulah yang mengawal kita. Sebab itu tugas kita adalah untuk memperbaiki sistem kita. Supaya apa? Supaya dia boleh mengawal kita dan mengawal rakyat keseluruhan dan memberikan kesejahteraan kepada kita. Dan ini yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Walaupun kita susah nak beritahu masyarakat sedikit demi sedikit, tapi saya yakin Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan sebahagian kalau kita memimpin 22 bulan itu boleh memberikan aspirasi bahawa ini cukup penting untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan kepada kita pada masa hadapan. Sebab kadang-kadang kalau macam ibu-ibu selalu saya sebut, kadang-kadang kehidupan kita itu semuanya ditentukan oleh orang-orang politik itu. Beras yang kita makan pun orang politik yang tentukan. Jenis apa? Itu sebab kadang-kadang saya dulu kerap juga pergi ke Thailand, kita boleh tengok beras dia ada beratus jenis beras dia. Tapi kita berbeza kan? Kenapa? Kerana dasar-dasar politik kita berbeza. Kalau kita mahu memperkayakan, dan Malaysia ini selalu saya ulang, Malaysia sebuah negara yang kaya. Memang kaya, ada minyak, ada hasil bumi yang banyak, hasil hutan kita juga banyak. Tetapi walaupun 60 tahun tidak diurus dengan baik, sebahagian di atas nama Melayu itu, tapi pengkhianatan kepada bangsa itu sendiri untuk memperkayakan satu dua kerat, akhirnya dia memberi kesan kepada kita semua, seluruh bangsa di Malaysia. Itu yang pertama saya sebut. Ancaman kepada Islam, apa yang disebut oleh Imam Ghazali itu adalah kepimpinan yang sebenarnya mengkhianati apa yang telah amanah yang telah diberikan kepada rakyat. Dan ulama yang membisu kerana kebendaan dan kerana pangkat dan kuasa. Itu dikala dia jadi pembangkang, macam-macam dia kata. Macam Wabi Sani sebut itu lah, dengan adibnya, dengan Islam terancamnya, dengan kononnya pramugari tak boleh tukar aurat. Ini jadi kerajaan apa yang dia buat, apa yang berlaku di Kelantan. Jadi saya baru tengok video di Kelantan, dengan isu airnya, dengan isu alam sekitarnya, dengan kemiskinannya. Dan ini adalah cabaran-cabaran yang besar. Yang kedua, apa yang selalu disebut adalah tentang kita ni hidup Melayu, selalu disebut tentang penyatuan ummah. Sedangkan kita dalam Pakatan Harapan, saya selalu sebut, saya mengambil apa yang selalu disebut oleh Sayyidina Ali. Kita sesama Islam adalah saudara se-Islam, dan kita sesama manusia adalah saudara se-insan. Dan sebetulnya kita menyatukan rakyat Malaysia dengan prinsip itu. Dulu Tok Boni Aziz selalu bawa, kita manusia daripada asal bapa yang sama. Kita manusia daripada Adam. Adam fiturah, Adam daripada tanah. Selalu dia bawa macam itu. Untuk apa? Untuk satukan kita. Kerana bangsa-bangsa ini bukan pilihan kita. Satis ni, dia pun nak balik tak apa. Saya tahu dia ada urusan. Dia bukan nak dia dilahirkan dia sebagai orang India. Itu bukan pilihan dia. Saya rasa kalau dia diberi pilih, saya pun tak tahu dia nak jadi bangsa apa tu. Mesti dia nak jadi orang tinggi apa Sani ni. Dia bukan pilih dia jadi orang Melayu. Dia lahir Melayu kan. Saya rasa kalau dia dilahirkan, dia tak tahu dia nak jadi macam Spain kan. Mesti nak jadi macam Ronaldo kan. Tinggi, kurus, segak kan. Bangsa ini bukan pilihan kita. Kita tak pilih. Lahir aku nak Melayu. Aku nak jadi Cina, aku nak jadi India. Tidak, itu bukan pilihan kita. Kita memang dah dijadikan Melayu, Cina, India, pelbagai kaum. Macam mana nak satukan kita? Kita adalah saudara seinsan. Seperti mana yang Sayyidina Ali sebut. Yang membezakan kita adalah nilai. Yang kita lawan adalah nilai. Nilai-nilai buruk. Kalau orang Cina mencuri, dia salah. Melayu mencuri, salah. India mencuri, salah. Jadi yang kita bangunkan, yang selalu dulu Datuk Seri Anwar sebut, adalah masyarakat yang sifatnya adalah masyarakat madani. Dia berasaskan kepada apa? Kepada ketemadunan, nilai itu. Itu yang paling penting. Itu sebab kalau dalam Islam, prinsip kita mudah saja. Berbuat baik bukan kepada orang, pada anjing pun masuk syurga. Selalu kita baca, ustaz-ustaz kita baca. Tapi bila kepada manusia dia jadi Cina.
Tapi kalau dia melabur, lada-lada durian di Kelantan tu banyak juga bagi pada pelabur-pelabur Cina. Toke-toke balak tu tak ada pula. Macam saya di Melaka tu kadang-kadang masa kita jadi kerajaan kita jangan bagi ni kepada Cina. Kita tengok bila dia jadi kerajaan, yang dia bagi kepada syarikat-syarikat Cina daripada Singapura. Ini semua hipokrasi hanya untuk menimbulkan persepsi di kalangan rakyat. Sebenarnya tak patut Malaysia ini bergaduh. Sepatutnya kekuatan kita adalah rakyat kita, perpaduan kita, kesatuan kita, pelbagai kaum kita adalah kekuatan kita. Kita ni menguasai menguasai benua yang besar tau. India. Wakil Malaysia kalau pergi India dia boleh cakap. Kita kuasai itu. China. Masyarakat Cina kita boleh, kalau pergi Cina dia boleh cakap Cina. Kita ni orang Melayu ni, Nusantara ni, antara kuasa besar Melayu yang besar, Indonesia sampai Kalimantan, Borneo tu semua boleh cakap Melayu. Sepatutnya ini kekuatan digabungkan, maka kita menguasai hampir semua kekuatan itu dari segi ilmu, pengetahuan. Sepatutnya itu kekuatan kita, tapi oleh kerana kita dipecahkan, Melayu, Cina, India, sedangkan sepatutnya kita disatukan. Dan kesatuan itulah yang kuat. Sepatutnya yang kita lawan adalah apa? Sepatutnya yang kita lawan adalah berasuah. Ini tidak. Rasuah-berasuah lah. Oleh kerana kita Melayu, kita bekerjasama. Nak jadi kepada sistem kita. Macam mana orang nak hormati agama ini? Dan ini sebenarnya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita kuatkan. Jangan bohonglah. Saya beritahu saya pun pernah jadi ketua menteri. Kalau pemimpin-pemimpin UMNO dia kata, kalau kita bagi kuasa pada orang lain, kita akan hilang negeri ni. Sudahlah, di Melaka itu tanah-tanah Melayu ni tinggal 26% ya, tanah adat 26% ya. Kalau dulu mula-mula sebelum merdeka tu 70%, hilang sebab apa? Yang boleh ubah tanah adat Melaka itu, yang boleh ubah tu ada seorang dia. Orang lain tak boleh ubah. Siapa orang tu? Ketua menteri. Jadi kalau hilang itu, jangan salahkan Cina, jangan salahkan India, salahkan diri sendiri. Saya jadi ketua menteri, saya tahu ada satu tanah yang mula-mula bila saya masuk kerajaan itu 400 ekar diambil melalui Akta Tanah Negara. Akta tanah itu pun sepatutnya itu ambil, rakyat tak boleh buat apa kerana akta tanah itu sudah digubal begitu. Ambil akta tanah, masa ambil ya Melayu. Lepas 6 bulan saya tengok pemilik tanah itu adalah dimiliki oleh 2 orang warga negara daripada China. Lepas 6 bulan saya jadi kerajaan. Bila saya semak balik, premium yang dibayar 28 juta. Penilaian daripada pihak swasta mengatakan bahawa premium sepatutnya 57 juta. Sebab itu kita arahkan balik kerajaan negeri, bayar balik premium tu dan ambil balik tanah. Ini yang berlaku. Ketua menteri boleh buat kalau dia mahu. Tapi kalau dia nak benda lain, tadi saya beritahu, premium beza besar, 28 juta dengan 57 juta. Ini yang berlaku sebenarnya. Jadi jangan kita kata kepada rakyat, bangsa lain yang ambil kekayaan kita. Tidak. Kita sebenarnya di Malaysia tak payah bersaing antara kita. Sepatutnya kekayaan kita ini cukup untuk semua anak-anak dalam negara kita. Petronas ada kekayaan. Petronas sudah membayar kepada Malaysia ini hampir 800 bilion ringgit daripada Petronas ditubuhkan. Dan Petronas itu ditulis dalam Petronas itu, di antara tujuan penubuhan Petronas itu adalah untuk memastikan anak-anak kita ini boleh mencapai cita-cita dia. Dari segi pendidikan itu tujuan dia. Kekayaan itu supaya apa? Supaya mencerdikkan anak kita, memajukan anak-anak kita, memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak kita. Oleh kerana dia pecah belahkan kita, dia gunakan isu-isu sentimen ini, 60 tahun kita tak boleh keluar. Saya beritahulah, kalau rakyat Malaysia terutama orang muda, keluarlah daripada sentimen ini. Kita sepatutnya bangunkan negara kita berdasarkan kepada nilai. Yang kita musuhi bukan kerana dia Melayu, dia Cina, dia India, tapi yang kita musuhi kerana dia rompak penyamun, dia melakukan kesalahan. Itu yang sepatutnya kita musuhi. Barulah bangsa kita boleh
Boleh percaya. Kalau pemimpin kita di kalangan orang Melayu rasuah, tolak dia. Kalau pemimpin kita di kalangan orang Cina yang rasuah, tolak dia. Kalau pemimpin itu di kalangan orang India yang rasuah, tolak dia. Kalau pemimpin itu di kalangan orang Sabah, Sarawak yang rasuah, tolak dia. Tetapi pemimpin yang amanah di kalangan kita, yang diberikan kuasa, boleh menjaga amanah itu, terima dia sebagai pemimpin. Jadi barulah pemimpin itu bersaing siapa jadi paling baik. Bukan dia bersaing siapa jadi paling kaya. Ini yang berlaku dalam Malaysia. Mula-mula dia ambil 1 juta tak cukup, yang tu pula ambil 10 juta sebab nak jadi siapa paling kaya. Sebab bila dia ada kaya, modal politik dia adalah politik wang. Siapa paling banyak wang, dia boleh menguasai kuasa. Maka dulu-dulu kita ambil 1 juta, lepas tu yang dia 10 juta, tak cukup lagi, yang tu 50 juta. Lama-lama susah-susah, aku 2 bilion tu usaha sekali aku senang. Nah, itu yang kita tahu kan, yang kita tak tahu. Tahu berapa bilion ni? Bilion ni, ya Allah. Ada kawan-kawan saya dulu daripada Kelantan dulu, dia kata kalau kira RM1, RM2, RM3, nak dapat 1 bilion tu tak berapa puluh tahun lah. Tak percaya balikkan cuba kira. RM1, RM2, RM3. Kalau paling kurang pun 70 tahun macam tu lah. Kalau tak percaya, balikkan kira lah. Sampai 70 tahun besok habis 1 bilion. Banyak duit tu. Ini yang berlaku kepada negara kita, tiris. Ketirisan inilah yang menyebabkan akhirnya kalau kita tengok sistem masyarakat kita jadi rosak. Saya sebenarnya asal niat saya tadi nak habis 11.30. Jadi dah beli mic saya di 11.14 kan. Dia lewatlah sikit saya habis. Malam ni dalam pukul 1 macam tu lah. Jadi ini sebenarnya dalam sistem kita. Sebab itu jangan kita rasa putus asa berjuang. Bila tengok pilihan raya maka Allah, hari tu dapat merintah, tak dapat merintah, menang 5 kursi je kan. Lepas tu tengok Johor pun menang berapa belas kursi, 12 kursi macam tu kan. Jangan kita putus asa. Maka Johor tak boleh jadikan perbandingan. Sebab dia pilihan raya yang orang keluar mengundi sekitar 60%. Penyokong-penyokong Tegar Pakatan Harapan keluar mengundi hanya sekitar 47% saja. Sebab masa tu kempen tak boleh. Saya baru 2-3 minggu lepas masih lagi disiasat. Oleh kerana ada calon-calon yang masa pilihan raya di Melaka itu berkempen, dia jumpa dengan pengundi. Jadi orang lain kempen juga mengundi, saya disiasatnya. Saya kata kenapa saya siasat saya? Dia kata YB pengurusi Pakatan Harapan. Teruk juga jadi pengurusi ni kan. Anak buah hal kita yang disiasat kan. Tapi tak patutlah dah setahun lebih kan. Nak disiasat lagi. Saya kata tak apalah, saya bagi kita sama, siasat-siasat lah kerja dia kan, apa macam mana. Tapi dah setahun Covid, orang tak boleh keluar mudik, kempen tak boleh. Dia kempen macam ni semua RM1,000, ni RM1,000 semua RM1,000 kalau buat macam ni. Kalau degil juga ketua ni jadi RM10,000. Masa tu tak boleh kempen, tak boleh jumpa orang, tak boleh apa, tak boleh. Ada saya satu kes tu, saya jumpa dengan orang, saya tengah lalu di taman tu dari Salah, di rumah-rumah itu, jumpa dengan orang bawa Southern Waste ni. Dia tengah kemas sampah, ambil sampah di taman-taman. Jadi saya tegur lah, itu pun report polis. Dia buat macam mana kan? Jadi jangan ambil itu sebagai satu contoh. Saya yakin bahawa kalau pengundi keluar mengundi, sebab UMNO ni, saya tak nafikan dia buat pilihan raya musim banjir ni sebab tu lah. Dia nak orang keluar mengundi. Kalau parlimen dibubarkan, yang ada kuasa seorang ya, Perdana Menteri interim. Lain tak ada kuasa kan? Jadi yang ada kuasa Perdana Menteri dia boleh gunakan jentera-jentera kerajaan kita. Jadi pilihan raya itu menyukarkan rakyat, menyusahkan rakyat, dan akhirnya dimanipulasi oleh UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat kepada sistem negara kita ini, macam hari ini kita tahu bajet dibentang. Tuan-tuan dengar lah, yang tu bagi, yang ni bagi. Bajet ni tak tahu macam tu lah. Tak payahlah tuan-tuan nak itu. Bajet ni tak tahu. Saya pun pernah bentang bajet. Bajet ni dua perkara paling penting. Pertama, pendapatan kita. Yang kedua, di mana kita dibelanjakan. Itu yang paling penting. Tapi kerajaan di Malaysia ini, antara cabaran kita adalah kita tidak tulus. Kita ada banyak. Kadang-kadang dia kata, kita memberikan bantuan kepada kebun-kebun getah
Yang sudah getah, yang sudah tua nak ditanam semula, kerajaan menyediakan peruntukan sekian ratus juta. Kita pun seronok, kebun getah dah tua, boleh tanam semula. Kalau kebun getah dah tua, tanam semula, dia nak makan apa 6 tahun tu? Macam mana nak uruskan yang orang tanam semula tu? Itu sebab orang kadang-kadang kebun getah dah tua-tua macam mana pun sorok juga. Dan dia kadang-kadang kerajaan pun tak tahu yang sedang menolong getah tu bukan tuan pokok getah tu. Indonesia yang banyak yang menolong getah tu. Banyak isu-isu kita di masyarakat ni kerajaan tak tahu. Sebab itu kadang-kadang bila saya jadi ketua menteri dulu, ada satu program yang saya dapat idea daripada jumpa rakyat. Pergi rumah rakyat, antara benda yang paling saya suka, mesti wajib saya tengok adalah botol susu anak-anak yang minum. Sebab apa? Sebab sebenarnya masalah utama dalam dunia ini, ramai orang tak tahu, punca kematian dalam dunia ini bukan COVID, bukan sebab orang isap rokok, bukan sebab tembakau, bukan sebab sakit jantung. Punca kematian utama dalam dunia ini adalah kelaparan. Itu punca utama kematian. Jangan kita tak tahu. Dan jangan kita pula tak tahu bahawa generasi kita, anak-anak kita dan kita lapar. Itu sebab kita makan tak tentu arah. Kalau kita ni ada kemampuan kewangan, kita tak makan macam hari ni lah, pagi Maggi, tengah hari pun lapar Maggi. Anak kita di universiti tu Maggi. Sebab apa? Sebab tak ada kemampuan. Dan dia lapar. Itu sebab saya bila pergi rumah, masa saya jadi ketua menteri, saya biasa kalau pergi rumah rakyat itu, saya tengok susu yang diminum oleh anak kecil. Daripada susu itu, saya tahu bahawa keluarga itu memang tak ada kemampuan. Kadang-kadang kita tengok botol susu dia, antara susu dengan air, sikit kurang dia. Terlalu cair. Itu tidak akan memberikan makanan sempurna kepada anak-anak kita. Sebab itu, di Malaysia ini, anak-anak yang terbantut hampir 30%. Dan selalu ibu-ibu selalu sebutkan, kita nak dapat anak yang baik, ibu mesti jaga kesihatan dia, mesti jaga makanan dia, mesti jaga kehidupan dia, mesti jaga psikologi dia, mesti jaga semua itu untuk dapat anak. Lepas tu anak bila lahir mesti dapatkan makanan sempurna. Sama ada penyusuan dia, sama ada kehidupan dia, makanan dia, semua mesti kan. Selalu kita sebut macam tu. Tapi sebenarnya anak-anak kita lapar. Tengok pelajar-pelajar di universiti. Dan ini banyak memberi kesan kepada masyarakat. Sebab itu di Jepun dulu kita kata orang Jepun pendek-pendek ya. Minta maaf lah kalau siapa yang pendek sikit ya. Minta maaf, bukan saya itu. Tapi dulu orang Jepun dia pendek-pendek. Sekarang tengok pemain bola dia macam mana. Jepun menyelesaikan masalah rakyat yang terbantut itu dengan program apa? Dengan program susu untuk pelajar. Dia serve pelajar dia dengan susu untuk makanan ini dalam tempoh yang agak panjang, sehingga akhirnya dia dapat bangunkan balik generasi dia. Daripada yang kita tengok Jepun pendek-pendek itu, hari ini kita boleh tengok pemain-pemain Jepun pemain bola dengan kehidupan rakyat dia hari ini. Sebab melalui apa? Melalui makanan. Sebab itu akhirnya saya perkenalkan di Melaka itu susu untuk makanan. Itu saja. Susu untuk makanan itu dia ada dua. Satu, susu untuk pelajar di kalangan yang perlukan bantuan. Yang kedua adalah susu untuk makanan kepada mereka yang sakit terlantar. Kadang-kadang kerajaan bagi bantuan kebajikan. Ada bantuan kebajikan. Maka macam saya fikir macam Pulau Pinang juga, Miskin Tegar dia mungkin sifar. Sebab apa? Sebab dia boleh bagi bantuan kepada masyarakat dan rakyat itu. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat bantuan kebajikan itu tak cukup bagi keluarga terlantar. Makanan untuk keluarga terlantar ini cukup mahal. Kadang-kadang sehingga sampai RM2,000. Jadi sebab itu kadang-kadang ini adalah antara keperluan-keperluan kita. Sebab itu kadang-kadang di Malaysia ini, bila pemimpin dia tak mendasari masalah rakyat itu, akhirnya kesan dia kepada itu. Macam baru bunyi bidul saya pergi ziarah, ada seorang yang dia kemalangan, hilang kaki. Saya pergi rumah dia, kursi roda yang dia pakai, dia dipinjam ke orang. Lepas tu dia nak pergi kerja. Dia pergi kerja, dia tolong kakak dia berniaga, dia pergi kerja, dia hari dia naik Grab. Dia pun boleh bayangkan gaji yang dia dapat dengan dia bayar duit Grab dia tu. Dia macam mana dia nak teruskan kehidupan? Sepatutnya orang macam ni tak payahlah kita fikirkan. Sepatutnya agensi-agensi kerajaan terutamanya di peringkat persekutuan ini, yang mempunyai dana yang besar ini, sepatutnya diuruskan rakyat-rakyat ni. Itu sebab kadang-kadang kita jadi wakil rakyat ini, siapa jadi wakil rakyat dia tahu pula. Kadang-kadang dia jadi macam mesin ATM selalu bagi orang cari dia.
Sebab apa? Sebab agensi kerajaan di peringkat persekutuan ini, saya tak nak fikir kerajaan negeri ya belanja dia terhad. Sebab apa? Sebab cukai kita ni, kita dah hantar kepada persekutuan itu. Agensi, jabatan kebajikannya, jabatan parit salirannya, semua agensi-agensi ini mempunyai belanja. Peruntukan ratus juta, berbilion ringgit untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Macam Melaka itu, jabatan kebajikan saja 70 juta. Baik itu kalau kita nak setakat nak bawa beras ini, takkan boleh lawan jabatan kebajikan. Tapi kalau dia tak berfungsi dengan baik, akhirnya yang terkesan adalah rakyat. Macam tu saya sebut tadi, kursi roda pun dia pergi cari kawan dia pinjam. Sedangkan dia dah kaki dah tak ada, dah kemalangan. Sepatutnya tak perlulah dia mencari. Kita sepatutnya kerajaan. Sebab itu dalam kerajaan di Malaysia ini, antara cabaran paling besar kerajaan di peringkat persekutuan ini, banyak kita 32 juta saja ataupun 33 juta. Tapi kita tidak mempunyai database rakyat yang bagus. Ini masalah kita. Dan lagi satu di Malaysia ini, kita tak pernah berkongsi database masing-masing. Macam kita kalau kerajaan negeri kadang-kadang tak dapat data kerajaan di peringkat persekutuan pun kita tak tahu. Sebab itu kita tak boleh mengamal. Dan kita tak tahu satu orang tu apa manfaat yang dia boleh dapat. Sebab database kita, sedangkan 32 juta ni senang saja. Sepatutnya sistem boleh mengawal. Dan kadang-kadang bila ada data-data ini, contohnya macam MySejahtera, semua data-data ini kadang-kadang di peringkat kementerian itu tak terus. Dan kalau kita tengok perkara paling besar sekali di Malaysia ni, cabaran kita adalah data kita adalah bocor. Macam-macam scammer dah telefon kita di Malaysia ni. Kerana apa? Kerana keselamatan data kita ini tidak berlaku dalam negara. Sebab itu kalau kita tengok dengan bajet-bajet yang ada ini, cabaran kepada Malaysia adalah bagaimana dia boleh mendapat pendapatan dengan baik. Kerana negara mesti mempunyai suatu kondisi yang cukup dihormati, undang-undang kita dihormati. Dan kalau kita tengok macam hari ini, orang dah masuk penjara pun masih lagi boleh buat parlimen. Pelik lah. Saya pun tak tahu lah macam mana orang nilai negara kita. Dah masuk penjara dah salah dah. Tapi boleh ditakrifkan oleh speaker, boleh menghadiri sesi parlimen. Dan nak jadi pada undang-undang kita. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu kita jangan putus asa. Kita ini adalah sebahagian daripada rasa tanggungjawab kita untuk membetulkan negara kita. Sebab itu bila kita ada kesedaran ini, jangan hilangkan rasa putus asa kita. Orang nak khianat-khianatlah macam ni, sebab tahu ni kan. Udahlah dia nak pergi. Tapi tak boleh pengkhianatan dia itu menyebabkan kita lemah. Tak boleh. Sepatutnya orang yang nak khianat itu hal kau. Kita akan memperkukuhkan lagi kerjasama kita dalam Pakatan Harapan dengan rakan-rakan yang bersama kita adalah untuk membina negara ini, adalah untuk masa depan kita. Sebab itu saya tak pernah rasa putus asa, hilang kuasa lah, hilang kerajaan, tak pernah rasa putus asa. Sebab apa? Sebab saya yakin bahawa generasi, terutamanya generasi muda Malaysia, akan mempunyai rasa kesungguhan mereka untuk memperbetulkan balik negara kita. Malaysia boleh menjadi negara yang berjaya kalau kita, macam saya sebut tadi, keluar daripada persepsi perkauman kita kepada sebuah negara yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang kita amati itu sendiri. Apatah lagi nilai-nilai agama, seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali itu sendiri. Jadi rosak rakyat itu kerana rosaknya pemimpin, dan rosak pemimpin itu kerana rosaknya ulama. Sebab itu kita mesti memperbetulkan itu semua. Sebagai kepimpinan, di mana pun kita perbetulkan kepimpinan itu supaya kita boleh menyelamatkan rakyat. Dan dalam masa yang sama, golongan-golongan agama ini mesti bebas menjadi penegur kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini. Maka negara kita akan berada pada garis-garis yang betul. Sebab itu kalau kita lihat dalam sistem kita, ini adalah satu cabaran yang cukup penting kepada kita, yang harus kita lakukan. Dan Alhamdulillah kita pun dah sampai pukul 11.59. Jadi saya ucap terima kasih kepada amanah kawasan Kepala Batas, Amanah Negeri Pulau Pinang dan Biro Mobilisasi, dan juga teman-teman daripada Pakatan Harapan yang kita sama-sama hari ini berkongsi pandangan. Dan insya-Allah apapun di hadapan kita, pilihan raya tak pilihan raya, kita terus bekerja, berusaha menyatukan rakyat dalam negara kita. Kita bina kehidupan yang terbaik di kalangan kita. Mudah-mudahan Malaysia akan jadi sebuah negara yang berjaya. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh membantu sesama kita dan kita dapat mengeluarkan negara daripada isu-isu melibatkan ekonomi, isu-isu melibatkan pendidikan dan juga kebajikan di kalangan rakyat kita. Bersatulah kita, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali itu. Kita adalah saudara seagama dan kita juga sebahagian daripada kita adalah saudara sesama insan.
Jadi mudah-mudahan daripada apa yang kita lakukan ini kita diberikan keberkatan, kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.